Dah sama tak? Dah sama ni tak? Dah. Okey, okey. Boleh sambung. Okey. Okey, sama. Okey. Ah. Okey, jadi kita untuk yang tadi bila kita dapat V sama dengan E sama dengan VIT ni, yang I ni, hukum Ohm ni, I kan sama dengan V per R. Jadi kita masukkan dalam I ni. Kita masukkan dalam I ni, kita akan dapat macam ni. Tengok ni. E sama dengan V dalam kurungan V per R darabkan dengan T. So kita dapatlah E sama dengan V kuasa 2T per R. Okey, lepas tu kita ambil pula formula kuasa sebab dia tanya kuasa kan, P kan. Okey, kuasa P sama dengan E per T. Okey, jadi bila dapat E per T ni, yang E ni kan tadi kan kita dapat E sama dengan V kuasa 2T per R. Jadi kita gantikan je. So nanti akan dapat P sama dengan V kuasa 2 per R. Dari sini barulah kita dapat tahu yang P ni dia berkadar dia berkadar langsung dengan V kuasa 2. So dapatlah dia punya jawapan adalah A. Faham tak? Faham tak? Dia faham tak yang Fakrul explain? Tak pun kan kamu boleh pakai ni. Sekejap Mana cikgu punya ni? Ni. Okey, kan kamu dah tahu formula dia P sama dengan IV kan? Ni kat depan ada kan, kat kertas depan tu yang bahagian formula-formula dia bagi formula kuasa P sama dengan IV. Nanti kamu kembangkan yang ni. Contohnya kamu boleh kembangkan yang V ni V kamu tahu kan V sama dengan apa? V sama dengan IR kan? So nanti berjadi apa? I, lepas tu ni R dan ni okey. Okay, I sama bracket IR kan? So nanti jadi apa? I kuasa 2 R. Okay, lepas tu kita boleh buat ni pula. I tu pula kita boleh buat apa? V per R kan? So jadilah macam V per R kuasa 2 R. Okay. So nanti V kuasa 2, R kuasa 2 R. So nanti potong ni tinggal apa? V kuasa 2 per R. So jadilah P sama dengan V kuasa 2 per R. Ada je buat ni. P sama dengan V kuasa 2 per R. So dapatlah formula ni. Kan? Dapatlah formula ni. Faham tak kalau yang macam tu? Faham cikgu? Faham. Tengoklah mana yang kamu senang nak ingat Kalau macam ni cikgu main dengan ni je, pakai mainkan dengan tu je, yang V sama dengan IR tu. So cikgu kembang, jadilah formula ni. So daripada sini apa dia punya hubungan dia ni P dengan V kuasa 2 apa hubungan dia? Langsung. Berkadar langsung. Sebab tu jawapannya A, berkadar langsung. So apa yang Fakrul buat ni benda yang sama lah juga ni, dia kembang-kembangkan. Okay, dapatlah akhirnya yang ini. Okay, boleh? Boleh ke yang lain? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Okay, next. Cikgu nak clearkan sekejap. Okay, next adalah Rajah 26 menunjukkan sebuah motor digunakan untuk mengangkat satu beban kepada satu ketinggian tertentu. Motor itu mempunyai tenaga input 300 Joule dan tenaga output 279 Joule. Okey, lepas tu soalan minta apakah bentuk pertukaran tenaga yang berlaku dan berapakah kecekapan motor itu. Okey, ni ada dekat formula kat muka surat depan tu. Jadi kita masukkan je lah. Kita masukkan 279 perkan dengan 300 darablah 100%. Kita dapat 93.
Okey, jadi A dengan B ni kita buang dululah sebab dia punya dia punya peratus tu salah. Okey, lepas tu kita tengok macam mana bentuk perubahan tenaga tu. Dia kata sebuah motor digunakan. Maksud dia benda yang mula-mula mesti ada adalah tenaga elektrik. Lepas tu baru dia kata untuk mengangkat satu beban kepada satu ketinggian. Okay, so bila kita cakap pasal ketinggian mestilah dia ada tenaga keupayaan graviti kan. Okay, jadi jawapan dia terang-teranglah C, tenaga elektrik kepada tenaga keupayaan graviti. Okay, faham tak yang ni? Faham tak Zah? Dah jelas tak Zah? Ni senang, 37 ni senang kan? Tak ada masalah kan? Senang. Tak ada. Tak ada ikut logik je, mesti ada tenaga elektrik, okey. Barulah boleh tukar kepada tenaga keupayaan graviti sebab dia nak naikkan beban ni. Nak naikkan beban ke kedudukan yang tertinggi. So apa-apa position kedudukan yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan graviti, okey. Yang ni yang kecakapan ni. So betul lah, ni betul formula dia. Okey. Yang lain nak tanya tak soalan? Yang lain? Yang lain okey ke yang lain tu? Okey. Okey. Okay, so next. Okay. Okay, next soalan 38. Okay, untuk soalan 38 ni. Okay, Rajah 27 menunjukkan corak medan magnet yang dihasilkan oleh satu gegeran membawa arus. Antara peraturan atau hukum berikut yang manakah digunakan untuk menentukan arah medan magnet yang terhasil. Okay, untuk yang ni dia senang je, tak nak. Jawapan dia adalah C. Okey, kenapa jawapan dia C? Okey, kita tengok memula untuk A dengan B yang peraturan tangan kiri dengan kanan framing ni dia digunakan untuk dia macam untuk motor yang berpusing-pusing tu. Dia macam tu. Faham kan? Dan untuk hukum lens ni dia macam kat bawah dia jap. Tengok ni. Hukum lens ni adalah hukum lens. Maksud dia masuk ni lah magnet masuk ke dalam satu, kita panggil apa benda ni? Solenoid. Macam tu. Solenoid. Betul. Jadi yang tinggal adalah C. Kalau tak pun kita tengok dekat sini sekejap. Okey. Dekat sorry. Okey ni. Kita boleh tengok dekat ni adalah bukan tangan kiri ni, dia adalah betul gambar tangan kanan. Bila ada arus, maksudnya ibu jari ni kita tunjuk dekat arus dan dia punya jari-jari kecil ni akan tunjuklah arah medan magnet dia. Faham kan? Faham kan? Yang sini. Faham. 38 ni. Zah nak tambah apa Zah? Yang ni kalau yang ni yang belah kanan ni apa? Arwah jam ke lawan jam ni? Tu arwah jam ke lawan jam? Arah jam. Ya, yang tu arwah jam. Yang belah sini adalah dia naik, so itu lawan arwah jam. Okey? Boleh. Kamu pegang pegang wayar tu, okey? Kamu pegang wayar tu, arus ke atas, ibu jari tunjuk arus. So yang 4 jari tu tunjuk ni lah medan magnet dia. Arwah jam ke lawan arwah jam ke. Okay, so C betul. Okay, next. 39. Okay, untuk 39, Rajah 28 menunjukkan satu gelung yang membawa arus terletak dalam medan magnet kekal. Okay, antara rajah berikut yang manakah menunjukkan corak medan lastik yang betul. Okay, bila dapat soalan macam ni kan. Okay, first kita tengoklah B dengan D ni kita macam boleh buang siap-siap lah sebab macam tak mungkin lah dia macam ni. Okay, jadi tinggal A dengan C. So bila kita dapat A dengan C ni, kita kenalah tahu dia punya arah kan. Okay, jadi dia bergerak dari positif ke negatif tu, dari negatif ke positif. Mesti dari ni kan, positif dia pergi ke mana? Dia pergi ke negatif. Okay, macam ni lah dia punya anak panah. Okay, macam ni. Okay. Okay, so dia pun dah bagi tahu kat sini mana arah arus masuk dengan arus keluar. Jadi arus masuk dia, ni lah arus masuk dia pergi ke sana. Maksudnya dia masuk. Jadi dekat sini akan jadi X lah. Dia akan jadi bulat. So jawapan dia adalah A. Faham tak? Zah nak tambah apa-apa Zah? Okay. Yang ni soalan ni senang lah kan, boleh tahu simbol kat sini kan, ni arus masuk.
Ni arus masuk, ni arus keluar. Okey, sekarang ni daya dia, hang tahu tak kenapa daya ni? Ni arrow ni apa benda ni? Ni arrow apa ni? Ni arrow daya kan? Force daya. Kenapa daya ni ke bawah, kenapa daya ni ke atas? Dia pakai apa? Kalau nak tahu arah daya pakai tangan kanan Fleming ke tangan kiri Fleming? Tangan kiri. Ya, tangan kiri Fleming. So, bila kamu macam ni lah, macam Fakrul kata ni kan, tembak setan, lepas tu tunjuk arah arus. Ibu jari bukan tunjuk medan listrik Fakrul. Oh ya ke? Ibu jari tunjuk apa? Ibu jari tunjuk Daya. arah daya. Daya. Okey, arah daya. Sebab tu lah, okey kita tengok belah sini kita tengok yang ni Okey. Okey, tengok belah situ. So tu tembak setan arus sana jadi daya dia ke bawah. Ni daya dia ke bawah. Kalau yang ni pula, yang belah sini ni pula tembak setan patut arus sini, yang ni daya dia ke atas. So sebab tu gegelung tu berpusing bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Faham tak? Dia berpusing. Sebab tu gegelung Faham. bawah ni atas. Dia berpusing. So daya, sebab tu daya sini bawah, daya sini atas. Lepas tu nak tahu bila daya sini bawah, bayangkan daya ni kat bawah, kita nak main lastik kan, macam main lastik getah. So kalau kamu nak lastik ke sini, mestilah kamu kena tarik getah tu ke belakang, betul tak? Yang ni kalau kamu nak lastik dia ke sana, ke atas ni mestilah kamu nak tarik getah, bayangkan main getah lastik tu kan. Ke belakang dia, sebab tu medan magnet dia macam ni. Itu arah daya. Macam mana Fakrul? Tersilap Tak, sebab tak dia tunjuk medan lastik. Jadi sebab saya ni sebenarnya yang cikgu bagi tips ni. Ini adalah tips untuk tahu arah daya. Okey. Tu arah daya. Lagi satu boleh tahu apa lagi? Apa lagi Ni lah dia kan untuk tahu arah daya kan? medan magnet. Betul. So itulah dia medan, ni medan magnet. So medan magnet macam biasalah, ni medan magnet kan. Tapi disebabkan dia ada, ni medan lastik, so bayangkan macam main lastik lah. So bila daya ni ke bawah, medan magnet tu akan dia jadi macam ni. Dia macam terlastik ke belakang, macam tu. Bukan terlastik je lah, dia macam main lastik kan. Nak main lastik daya ke sini, so tarik getah tu ke belakang lah. Okey, boleh? Yang lain boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Sebab tu gegelung ni berpusing, okey, next. Next untuk soalan last sekali. Okey. Darjah 29 menunjukkan sebatang magnet bar ditolak masuk ke dalam satu solenoid yang disambung kepada sebuah galvanometer berpusat sifar. Okey, maksud dia dia masukkan magnet ni nanti dia akan ada dalam gegelung ni. Lepas tu dia tanya apakah yang akan berlaku kepada jarum penunjuk galvanometer. Okey, jadi kan kalau untuk benda ni kan sifat dia kan dia akan sentiasa macam nak cakap, dia akan sentiasa bertentangan. Faham tak? Jadi bila magnet ni nak masuk, jadi dekat sini dia akan jadi kutub selatan lah kan? Dia akan jadi kutub selatan. Dan untuk kat sini pula dia akan jadi kutub utara. Okey, jadi bila magnet ni nak masuk, dia benda ni dia akan menolak, dia tak nak bagi magnet tu masuk lah. Okey, jadi bila kutub sebelah ni dia jadi selatan, ini jadi utara, so kita guna petua genggaman tangan kanan untuk solenoid tu. So kalau kita, contoh kalau korang buat demo kalau korang buat demo sekarang, kalau tunjukkan dekat utara, jadi arah dia akan pergi macam ni. Macam nak cakap, dia akan pergi, macam ni nak tunjuk. Yang pasti dia akan mengalir macam ni lah, macam ni. Macam ni, faham tak? Kita balik. Macam ni, sorry, terbalik. Macam ni. Macam ni. Ni pakai apa tangan kanan kan? Genggaman tangan kanan untuk genggaman tangan kanan. So ibu jari tunjuk utara. So kalau ibu jari tunjuk utara, yang 4 jari tu dia akan tunjuk arus dia macam ni, betul tak? Macam cikgu lukis. Betul tak? Betul.
So kalau arus dia macam tu, dia ke atas. Jadi kita tengok wayar ni, kalau arus ni ke atas, ni ke atas, ni ke atas. So ni pusing, ni ke bawah. So bila macam ni macam ni. So jarum dia akan macam ni. Faham? Ikut arah arus tu. Faham tak? So jarum dia akan terpesong ke kiri. Mana kiri? Ni terpesong ke kiri. Dan kembali ke sifar. Dia akan jarum tu akan pesong kiri kanan. Dia bukan terpesong lepas tu kekal kat situ je, tak. Dia akan pesong kiri kanan. Sebab itulah magnet tu dia kena keluar masuk. Solenoid tu dia tak boleh magnet tu masuk dalam tu lepas tu kekal. Tak. Arus-aruhan dia terhasil daripada apa? Medan magnet yang sentiasa berubah. So kamu kena buat medan magnetnya sentiasa berubah dengan buat macam mana? Masuk, keluar. So medan magnet dia berubah-ubah lah. So arus-aruhan dia terhasil je lah. Dia akan on je lah arus tu. Tapi sebab kan arus tu sekejap sana kan. Lepas tu sekejap sini pula. Sebab tu jarum dia sekejap pesong kiri, sekejap pesong kanan. Kiri kanan. Faham ke? Bagi Faham. Bila kita tak buatkan eksperimen ni. Sebenarnya eksperimen ni kena buat. Bukan nampak. Okay, siapa tak faham? Maksudnya magnet ni, kejap mana ni? Sekejap, okay. Magnet ni kena sentiasa bergerak. Sebab tu kena masuk, keluar. Baru arus tu sentiasa mengalir. Okay. So bila kalau masuk, yang ni jadi apa? Selatan. Ni jadi utara. Tapi bila magnet ni keluar, yang ni pula jadi utara. Ni pula jadi selatan. So arah arus tu sentiasa berubah-ubah. Sebab tu jarum dia terpesong kiri kanan. Boleh. Ni dia kata apa? Kembali ke sifar lah. Maksudnya apa? Maksudnya magnet tu dia masuk tapi dia pegun je kan. So mula masuk ada arus. Bila dia pegun je dah tak ada arus lah. Sebab tu dia sifar jarum dia. Okay. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Next 41. 41 tu apa? Intan. Okay, Intan. Cikgu, cikgu boleh tak tolong share screen? Okay. Sekejap Yang tadi tu Ni 41. Okay, Intan. Apa jawapan Intan? Okay, explain Intan. Okay, 41 ni. Kan kita tengok kan selalu kat rumah, kat rumah kita ada 240 volt. Tapi kalau kita nak gunakan untuk laptop, kita just gunakan 15 volt je. Jadi voltan dekat rumah untuk masuk ke dalam laptop tu dia terlalu banyak. Okay, jadi sebab itulah kita kena turunkan daripada voltan tinggi ke voltan rendah. Jadi kita kena gunakan transformer dan jenis transformer tu adalah injek turun. Okay, so kan kat sini dia kata okay, jenis transformer tu kita dah pilih injek turun kan. Okay, dan kita tengok pula sifat-sifat dia. Okay, kan kat sini dia ada 2 injek turun. Okay, kalau kita tengok, okay, kiranya kita dah pilih lah kan injek turun kat sini B dengan injek turun D. Okay, lepas tu tengok sifat dia. Okay, kalau untuk injek turun B tu, dia punya lilitan untuk sekunder lagi kecil daripada lilitan untuk primer. Betul ke tak? Okay, betul ke tak? Betul. Okay, jadi inilah jawapan dia. So B lah jawapan dia. Okay, kalau D pula, voltan sekunder dia kata lagi besar daripada voltan primer. Tapi sebenarnya untuk injek turun, voltan primer lagi lagi kecil daripada voltan sekunder. Lagi besar daripada voltan sekunder. Okay, faham? Faham semua? Faham dan faham.
Okay. Okay. Cikgu, betul tak? Macam mana? Okay tak? Betul. Okay. So Maksudnya, apa ni kamu explain ni? Betul lah. Betul lah B ni. Kan transformer injak turun kan, kalau cikgu lukis pun main cikgu lukis. Ni arus yang alik ni gegelung-gegelung. Lepas tu injak turun dia kecil sikit lah macam tu. Kan? Cikgu lukis kecil ke besar ni? Sekejap Okay, ni laptop. Okay. So transformer injak turun, bilangan lilitan sekunder dia ni sikit daripada bilangan lilitan primer. So sebab tu jawapan dia B. Okay. Lepas tu ni transformer injak turun, voltan voltan primer je lebih besar daripada voltan sekunder. Sebab tu yang ni salah. Okay. Yang lain boleh ke yang lain? faham. Okay, faham. Okay. Boleh. Boleh. Okay. 42. Oh, jangan cuba tuliskan ni Mana tu? Okay, 42. Sekejap. Okay, arus selang alik pula. Okay. Cikgu, yang 42 ni saya tak berapa reti nak terangkan. Oh, tapi jawapan kamu apa? 42? B. Ya, betul B. Okey, kenapa arus ulang alik guna dalam penghantaran tenaga elektrik? Sebab kan kamu tengokkan sistem penghantaran elektrik. Okey, sistem penghantaran elektrik yang ada kabel-kabel tu. Kenapa tak keluar ni? Okey, sekejap Dia kena ni Tiba tak keluar pula dah. Okey, sistem penghantaran elektrik yang ada kabel tu, yang kabel tiang tu kan. Tiang tu. Kan kat situ ada transformer apa? Transformer injak naik kan. Dia nak naikkan voltan, nanti bila sampai kat rumah dia ada transformer injak turun. Kan transformer dia hanya berfungsi arus ulang alik ke arus terus? Untuk transformer. Ulang alik. Dia hanya dapat dia hanya dapat berfungsi dengan arus ulang alik sahaja Arus terus dia tak boleh. Sebab itulah kita guna arus ulang alik, okey? Dalam penghantaran tenaga elektrik. Sebab kita nak guna arus ulang alik ni dalam transformer. Dan kita tahu transformer hanya boleh berfungsi menggunakan arus ulang alik sahaja. Dia tak boleh guna arus terus. Sebab dalam transformer kan kita nak bagi apa? Medan magnet dia berubah-ubah kan? Ingat tak? Yang cikgu tunjuk video tu. Pasal transformer. Dia nak bagi medan magnet dia berubah-ubah. Barulah terhasilnya arus aruhan. So nak bagi medan magnet dia berubah-ubah, kenalah ada arus ulang alik. Kan? Ingat tak? Betul. Betul. Ke korang nak cikgu tunjuk video lagi Sekejap, ada ke video? Boleh. Boleh dengan video. Sekejap Kita tengok kat sini ke? Okey. Mana video dia ni ke? Sekejap. Nampak tak perkataan transformer? Saya juga susah lah tunjuk kat sini je. Mana transformer? Yang ni Ni transformer. Oh ni. Transformers are capable of receiving AC power at one voltage and delivering it at another voltage. In this way, they help achieve Sekejap kamu tengok transformer. production. According to this. Okay. So transformer dia hanya berfungsi bila ada arus ulang alik saja. Okay.
Okey, kejap ni lah tuan kan, ni transformer kan, gegelung tu kan. So transformer ni dia perlukan arus ulang alik saja. Sekejap mana part dia, okey sini Okey tengok ni, transformer yang ni okey ni. Gegelung ni dia kena ada arus ulang alik supaya medan magnet dia berubah-ubah. So sekejap south dekat bawah, okey, sekejap south dia dekat atas. So apa jadi bila medan magnet tu berubah-ubah, dia akan terhasil arus aruhan. Ni yang color kuning ni, terhasillah arus aruhan dan arus aruhan ni dapatlah mengalir ke gegelung sekunder. Okey, ni gegelung sekunder. Boleh? Boleh ke? Boleh. Ah, Boleh. Itulah dia. Primer ni gegelung sekunder. Nak bagi arus tu mengalir kat gegelung sekunder ni. Kan dia orang ada gap kan, ada gap. So kena ada medan magnet berubah-ubah. Arus aruhan terhasil kat sini dan arus aruhan tu mengalir dekat gegelung sekunder. So hanya arus ulang alik saja yang boleh berfungsi dalam transformer. So inilah transformer. Okey, faham? Faham ke? Faham. Okey. Next. Okey. Sambung mana tadi? Okey ni Okey, jadi Okey, so sebab itulah kita guna arus ulang alik. Okey, sebab apa ni? Sebabnya buatan arus ulang alik tu boleh diubah dengan mudah. Itulah pakai transformer lah, injak naik, okey, untuk naikkan voltan. Okey, transformer injak turun untuk turunkan voltan. Sebab itulah reason dia. Okey, next 43 pula. Okey, 43. Intan 43. Okay, untuk 43, okay, kalau kita tengok kat sini, Lita dalam 43 ni dia gunakan diode kan. Okay, so kita kena tahu apa function diode dalam Lita. Okay, apa function diode? Okay, apa function diode? Memastikan satu arah. Okay, so Arus diode ni dia tukarkan arus terus kepada arus ulang alik. Jadi kan kat sini kan kita ada arus ulang alik kan. Okay, ni arus ulang alik. So once bila arus ulang alik ni dia jumpa diode, dia akan tukarkan daripada arus ulang alik kepada arus terus. Sebab itulah dia boleh pergi, maksudnya arus boleh masuk dekat dia punya segitiga je. Kalau dekat palang dia tak boleh masuk. Allah. Betul. Kalau dekat palang, kalau arus pergi kat palang kan, dia tak boleh masuk. Tak boleh, okey. Sebab itulah, sebab dia jadikan arus terus kepada, arus ulang alik kepada arus terus. Okey, faham semua? Okey. Faham. So, untuk yang ni, kita tengoklah kan, ini kan dia guna osiloskop sinar katot kan. Okay, cuba tengok yang jawapan A. Okay, kalau A sebenarnya, kalau kita tengok, kita perhatikanlah kan dia punya gelombang dekat osiloskop sinar katot ni. A ni sebenarnya adalah untuk jenis gelombang arus ulang alik. Kiranya kalau arus ulang alik, kita nak tengok arus ulang alik macam ni, nanti dekat osiloskop sinar katot dia akan keluar gelombang macam ni dekat A ni. Okay? Okay, faham? Dan ini gelombang ni dia tak ada diode tau. Dekat Lita dia tak ada diode. So ini memang arus terus, memang flash, arus ulang alik punya lah. Kayaknya ni gelombang untuk arus ulang alik. Faham tak? So A bukanlah. Okay. Sebab dah letak diode kan kat sini. So A bukan. Okay. Okay. Untuk C pula, kita tengok C. C ni dia, kalau kita perhatikan lagi, kalau osiloskop, gelombang macam C ni, dia untuk arus terus. Jadi memang sah-sah lah, bukan sebab kat sini kita guna arus ulang alik. Okay. Okay, untuk yang B. Okay, untuk yang B kan kalau kita tengok kat sini dia gelombang, lepas tu dia mendatar kan. Okay, kalau gelombang ni maksudnya dia apa? Maksudnya kalau dia ada amplitude tu maksudnya apa? Maksudnya dia on, okay, maksudnya dia on. Kalau yang ni dia off tau.
Okay, so kiranya macam on off kan. Okay, so yang ni bila kita letak satu diode je dekat litar tu. Sebab itulah kalau contohnya lah kan, ni kita hilangkan satu diode kat sini. Okay, so ni positif, ni negatif. Okay, so positif dia akan alihkanlah arus dia, so masuk. Okay, lepas tu dia alih sampailah ke negatif. Okay, tapi kalau sekejap. Faham tak yang tu? Okay, faham kan? Dia boleh mengalir lah, dia boleh mengalir, okay? Okay, tapi kalau macam tadi kan positif kat atas, okay ni negatif kat bawah, ni positif kat bawah kan. Okay, so dia positif ni arus dia mengalir lah, mengalir. Ini diode ni kan aku dah tak ada kan. Okay, jadi dia mengalir. Okay, sampai kat sini dia tak boleh nak alihkan arus elektrik sebab dia jumpa palang. So sebab itulah kejap dia on, kejap dia off. Okay, faham? Faham tak? Maksudnya Okay, tak faham dia tahu. Maksudnya yang B ni dia hanya guna satu diode. Kan? Dia guna satu diode je, yang ni je. Tapi masalahnya dalam gambar ni ada dua diode. Tu B ni salah. Okay. Yes. Okay. So jawapan dia adalah D. So D ni memang kalau ada banyak diode, jawapan dia D lah. Dia punya tu sentiasa ada amplitude dia. Okay, so jawapan dia D. Okay, ingat yang B ni ada satu diode je. Sebab tu dia on off. Okay, faham tak semua? Boleh kan? Kalau ni Faham, boleh. dia boleh mengalir sini. Okey, kalau yang bawah pula positif, so ni dia mengalir kat sini pula, dia mengalir. Mana? Silap. Mana? Kalau ni positif, ni mengalir. Sini pula. So dia sentiasa mengalir. Okey, dia tak adalah mendatar macam ni, tak adalah kena blok dengan pagar kan. Sebab tu jawapannya D. Cuma yang ni pun tak berapa efisien juga ni. Sebab apa? Sebab dia lupa letak apa ni. Dia lupa letak apa dalam gambar tu. Kalau nak bagi arus tu macam maintain je on. Kena letak apa? Kelas? Kapasitor. Ya, kena letak kapasitor. Okay? Kena letak kapasitor dalam litar tu. Barulah dia sentiasa on. Okay, tak ada dia on off. Okay? Kalau macam ni dia on, ni off. Betul on, ni off. Lamalah off dia. Faham? Faham kan? Okay, next. Faham. Okay, sekejap. Mana ke? Okay. 44. Yang mana semiconductor jenis P? Okay, kalau 44 ni kan pendopan. Pendopan ni dia ada semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N. Okay, so kan yang hitam-hitam tu dia sebenarnya adalah elektron. Jadi kalau jenis P ni kena ingat tau, jenis P ni maksudnya dia kurang satu elektron. Jadi bila kurang satu elektron dia mestilah ada yang kosong dekat tepi-tepi dia tu kan. Okay, jadi sebab itulah jawapan dia A. Okay, dan aku bagi tips lah kan. Okay, kan dia P kan. So P korang ingat proton. Okay, dan proton ni sebenarnya adalah untuk lohong. Lohong tu sebenarnya adalah proton. Sebab itulah kalau lohong tu proton, okay, yang elektron tu dia akan masuklah ke proton. Dia akan lompat-lompat memenuhi lohong tu. Okay, so jenis P ni, P tu adalah lohong dan kalau nampak lohong tu, kalau ada nampak lohong macam lohong kecil ni kan, itu adalah jenis P. Faham tak? Kenapa lohong ni? Okay, kalau korang Kenapa lohong yang ni tak boleh? Yang D ni. okay, sebab kalau korang tengok, okay, kalau tengok B dengan D ni sebenarnya dia sama je sebab dia lohong kat luar kan. So dia macam tak ada apa-apa lah sebenarnya. Kayaknya B dengan D ni sama je. Okay, lepas tu kalau untuk C ni dia adalah jenis
pendopan semiconductor jenis N sebab dia punya elektron terlebih, nampak tak? Elektron tu terlebih kat situ. So ini jenis N. Kalau ada, maksudnya ada lohong kat sini, ni P, yang ni N. Ni tak ada apa-apa, ni macam sama je. Okay, faham? Okay, dia ada lohong. Okay, yang ni dia ada lohong kat sini sebab dia ada 3 elektron valence je kan. Sebab tu dia ada lohong kat sini. Sebab tu kalau nak buat semiconductor jenis P positif ni kan, proton tadi tu, kena pakai atom trivalent. Okay, trivalent supaya ada 3 elektron valence. So kalau ada 3 elektron valence, 1, 2, 3 yang tak ada kat sini, ni kita panggil lohong. Boleh? Okay. Boleh, okay. Next. Sekejap. Okay, 45. Cikgu 45 ni pun saya macam start sikit. Oh, start. Tak apa, 45 je kan. Kamu tengok je circling je. Betul tak arus tu mengalir? Contohnya macam, okay, contohnya macam A kan. Ni positif. Sekejap kenapa? Okay, kalau ni positif, ni negatif. Okay, positif mengalir. Tengok, dia mengalir betul kan? Ni arrow dia macam ni kan? Okay, dia mengalir betul. Yang ni positif, ni negatif kan? So arus dia mengalir. Ni pun betul. So ni betul lah. Okay. Tapi kalau kita tengok yang C pula, C. Ni positif kan? Ni negatif. Ni positif mengalir. Arrow dia, sebenarnya kamu nampak ke arrow dia? Ni sebenarnya arrow dia macam tu tau. Kapasitor, bukan kapasitor ni apa? Transistor punya arrow ni Ni transistor apa ni? Point in, PMP. So dia macam ni. So arus dia mengalir. So dia ikutlah flow dia kan. Ni positif, ni negatif. Dia mengalir. Ni pun ikut juga. Okay, ni betul. Yang ni ni salah. Kamu tengok ni positif, ni negatif. Okay, positif dia mengalir. Tengok kat sini. Ni apa dia punya transistor ni? Dia tunjuk arwah dia macam ni. So betul ke arus tu boleh mengalir macam ni? Padahal arus Boleh. Tak boleh. Tak boleh. tak boleh. Sebab itulah jawapan B ni salah. Sebab dia punya pemasangan bateri dia ni, okay, bateri dia dipasang secara pincang Songsang. So ni salah. Tapi ni betul ni positif, ni negatif. Ni betul. Tengok ikut arus. Ni betul. Dia mematuhi lita ni. Ni tak mematuhi lita. Okay, yang tu faham. 45. Okay.